Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada Sinar Harian bertajuk Isu hutang peneroka, Muhyiddin masuk perangkap sendiri. Berita penuh, Kuala Lumpur, Pengurusi Felda Datuk Seri Ahmad Syabri cek menyifatkan tindakan Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu meneruskan saman terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu pelepasan hutang peneroka hanya menjerat diri sendiri. Dakwa beliau, Muhyiddin telah masuk dalam perangkap yang dibuat sendiri. Menurutnya, perjanjian antara kerajaan di bawah Anwar dengan Felda berhubung jaminan bayaran hampir RM1 bilion setahun sudah cukup membuktikan bahawa tiada sebarang perjanjian dibuat sebelum ini. Perjanjian terakhir antara kerajaan dengan Felda adalah satu bukti kuku bahawa sebelum ini tidak ada sebarang perjanjian. Dia, Muhyiddin, suruh langsaikan hutang, Felda disuruh berhutang, ambil sukuk, dan tidak ada satu komitmen yang jelas bagaimana kerajaan akan membayar hutang yang diambil Felda. Hanya PMX, Anwar, membuat satu komitmen yang jelas iaitu melalui jaminan kerajaan yang ditandatangani, katanya kepada pemberita selepas menghadiri Town Hall Generasi Felda di Perantauan Anjuran Kami Anak Felda, KAF, di sini pada Sabtu. Ahmad Syabri berkata perjanjian tersebut menjadi titik kelegaan kepada yang menjamin aliran kewangan Felda untuk terus membantu peneroka. Ini bermakna apapun berlaku kepada kerajaan selepas ini, tetap mesti dibayar. Kerajaan tak boleh kata bajet tahun ini tak cukup dan sebagainya, katanya. Justru beliau menyarankan agar Muhyiddin menyelesaikan isu berkenaan dengan membuat pengakuan terbuka bahawa isu hutang peneroka Felda tidak pernah diselesaikan hingga ke peringkat jaminan kerajaan. Felda ini bukan bermula pada 2021. Kalau nak kata itu hasilnya, kita kena tengok sebelum itu banyak lagi hasil perjuangan orang sebelum itu, katanya. Media melaporkan Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pago akan meneruskan tindakan saman terhadap Anwar selepas Anwar gagal mengemukakan permohonan maaf tanpa syarat dan secara terbuka dalam tempoh 24 jam seperti terkandung dalam surat tuntutan peguam yang dihantarnya sebelum ini. Beliau mendakwa bukti dokumen dikemukakan Anwar bukan berkenaan pelepasan hutang peneroka Felda, sebaliknya berkenaan sukuk. Kemudian pada Jumaat, Anwar telah menghantar surat tuntutan undang-undang kepada Muhyiddin meminta bayaran ganti rugi RM200 juta ringgit berhubung dakwaan fitnah yang dikaitkan dengan isu pelepasan hutang peneroka Felda. Anwar juga meminta permohonan maaf daripada Muhyiddin dalam tempoh 24 jam. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject. Berita penuh, polis hari ini menjelaskan Muhammad Sanusi MD Noor ditangkap pada awal pagi selepas beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada Menteri Besar sementara Kedah itu ditolak. Menurut Ketua Polis Negara Razarudin Hussein, pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan kepada Kedah semalam, namun ahli politik terbabit didapati tiada di negeri itu. Kemudian katanya mereka mendapat tahu Sanusi akan hadir untuk satu program bersama Astro Awani pada jam 10 malam, namun pemantauan yang dibuat mendapati tiada kalibatnya di situ. Justru usaha menghubungi Sanusi bagi memaklumkan keperluan dia hadir di mahkamah telah dibuat melalui telefon, tetapi ia gagal apabila semua panggilan berkenaan ditolak. Panggilan juga dibuat kepada Setiausaha Sulit Kanan dan Setiausaha Politik beliau, namun semua panggilan tersebut di-reject, katanya pada sidang media khas di Bukit Aman petang ini. Turut hadir Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Pichai. Jelas Razarudin, berdasarkan laporan berita Sanusi mendakwa dia tidak dimaklumkan akan didakwa, namun sebenarnya usaha polis menghubungi pengarah pilihan raya PN itu yang ditolak. Terdahulu Sanusi diberkas sepasukan anggota polis di sebuah premis di Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi dan ia mengundang rasa kurang senang sesetengah pihak.
Semalam media melaporkan watak utama yang sering muncul dalam ceramah politik PN itu didakwa ekoran kenyataannya yang menyentuh isu Raja-Raja Melayu. Pada 11 Julai lalu di Selayang, Sanusi menyampaikan ucapan antara lain mendakwa yang di Pertuan Agung tidak menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan. Dia juga membandingkan peranan Sultan dalam pelantikan Menteri Besar di Kedah serta Selangor. Ia kemudian mendorong pelbagai pihak mengadukan ucapan Sanusi itu kepada polis, antara mereka yang termasuklah ahli Dewan Diraja Selangor sendiri yang menggesa pihak berkuasa bertindak ke atas ahli politik terbabit. Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah juga menzahirkan kenyataan bahawa isu Sanusi belum selesai di sebalik kenyataan ahli politik itu yang dia sudah mengutus surat memohon maaf kepada pihak istana. Kata Nasaruddin, arahan untuk mendakwa Sanusi hari ini diterima daripada Jabatan Peguam Negara semalam. Menurutnya lagi, polis menerima 58 laporan berkenaan Sanusi di seluruh negara termasuk daripada ahli Dewan Diraja Selangor sendiri. Kita lihat bahawa sifat-sifat kes ini atau kecenderungan kes ini ialah menghina atau memberi bangkit mara isu-isu institusi diraja. Maka disebabkan kita polis tidak dapat menelepon dia bagi memaklumkan mengenai pendakwaan di mahkamah, kita cuba mencari dan dapat jumpa beliau kira-kira jam 2.30 pagi di kawasan Mont Kiara, katanya. Mempertahankan tindakan polis, Nasaruddin berkata Sanusi disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan, iaitu kesalahan yang membolehkan seseorang ditangkap. Sebenarnya kalau tanya saya, polis boleh tangkap dia bila-bila masa, tetapi kami juga ada budi bicara kami. Kami hanya menahan Menteri Besar sementara Kedah itu, selepas kami bimbang dia mungkin tidak hadir ke mahkamah hari ini, katanya. Menurut pegawai tertinggi polis di Raja Malaysia itu, selepas menahan Sanusi awal pagi tadi, polis turut merakam kenyataannya berhubung satu lagi kes yang sedang mereka siasat. Katanya, ia membabitkan laporan polis yang dibuat pada 14 Julai lalu, namun butiran lanjut mengenainya tidak didedahkan setakat ini.